Ketahuilah bahawa apabila ditiupkan sangkakala dengan sekali tiupan dan bumi serta gunung ganang diangkat dari tempatnya, lalu dihancurkan kedua-duanya dengan sekali hancur, maka pada saat itu berlakulah kiamat dan terbelahlah langit. Lalu menjadilah ia pada saat itu reput dan runtuh. Surah Al-Haqqah ayat 13, 14, 15 dan 16. Saya muliakan Nazir dan Khadijatul Qasr Masjid, Fadil tuan Imam Bilal, tuan-puan hadirin hadirat tetamu Allah dikasihi Allah sekalian. Syukur pada malam ini bersama lagi kita dalam kuliah maghrib dengan kitab. Itulah oleh kerana kitab yang saya bawa sebelum ini ada ustaz yang membawanya, jadi saya terpaksa tukar kitab yang bertajuk Insan Ingatlah. Yang bertajuk Insan Ingatlah, satu kitab yang menyentuh berkaitan dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Jadi mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita berkaitan dengan perbincangan kita dalam kitab yang baru saya bawa ni, kitab yang kecil sahaja. Mudah-mudahan memberi manfaat yang besar kepada kita. Dan apa yang saya bacakan tadi berkaitan dengan kenyataan keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala apabila hampirnya kiamat, dan maka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala ataupun surunainya. Maka sekali ditiup, maka hancur seluruh alam. Termasuklah disebut bagaimana bukit bukau gunung ganang pun akan beralih daripada tempatnya. Kalau gempa bumi tak beralih sangat bukit, mungkin bangunan dia runtuh, mungkin laut membuat ke atas. Tapi bila kiamat, bukan setakat laut, bukit bukau akan terangkat, tercabut daripada tempat yang dia berada selama ini, tak pernah terangkat. Dan langit terbelah, kata Allah SWT, maka terjadilah kiamat. Kalau kita lihat dalam surah Al-Hajj ayat yang pertama dan kedua, Allah sebut, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya wahai manusia, takutlah kamu akan Tuhan kamu. Sesungguhnya goncangan, gegaran kiamat itu amat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu ibu-ibu yang menyusukan anaknya, maka hilang anak yang disusunya, entah ke mana. Wa tadhhalu kullu dhati hamlin hamlaha. Maka ibu-ibu yang mengandungkan kandungannya maka melahirkan kesemuanya. Yang cukup bulan, yang tak cukup bulan, Allah sebut dalam ayat Al-Hajj, surah Al-Hajj. Wa taran nasa sukara, kamu lihat manusia mabuk pada hari itu. Allah kata, wa ma hum bisukara, mereka itu tidak mabuk. Walakinna 'adzaballahi syadid, tetapi azab Allah bersangat mengerikan. Itulah kan, kalau kita buka dalam tafsir Quran, dalam juz Amma pun diceritakan bagaimana kiamat berlaku. Manusia berada di tempat-tempat kerja, manusia berada di pasar-pasar, manusia tak sempat balik ke rumahnya. Seumpama gempa bumi yang berlaku, yang berada di mana tempat tak nak balik ke rumah. Yang keluar rumah, tengok-tengok rumah tak ada, gugur, runtuh dah.
dan yang berada di rumah, maka semuanya ramai yang telah mati. Mudah-mudahan kita doakan yang meninggal, yang menjadi mangsa kepada gempa bumi atau runtuhan itu, dikategorikan sebagai orang yang mati syahid, insya-Allah, tuan ya. Karena tersebut dalam hadis, orang yang mati kerana ditimpa bangunan, ditimpa benda yang jatuh, maka dia dikira syahid, ya, syahid akhirat. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah kita akan masuk kepada perbincangan yang tajuk yang pertama pada malam ini, iaitu tajuk dia mati suatu peringatan yang berharga. Tajuk dia mati suatu peringatan yang berharga. Ya, kita buka dalam kitab-kitab tasawuf, ya, dia suruh kita banyak mengingat kepada kematian. Sebab apa? Bila banyak ingat kepada mati ini, orang yang jauh nak taubat, dia mudah taubat. Dan bila ingat kepada mati, banyak ingat kematian, ya, orang yang malas beribadah, dia akan rajin beribadah. Bila ingat kepada mati, orang yang mengekali dosa dan maksiat, dia akan berhenti daripada dosa maksiat. Tetapi akibat, kata ulama, akibat lupa kepada mati, maka dia akan bertangguh-tangguh untuk bertaubat. Lupa kepada mati, dia akan rasa segan, malas untuk beribadah. Lupa kepada mati, dia akan rasa selesa buat dosa dan maksiat. Itu kata para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui bahawa umat manusia mempunyai banyak kelemahan. Antara kelemahan yang paling ketara ialah tidak sepi daripada sifat lalai dan lupa. Justru itulah insan amat memerlukan bimbingan dan peringatan. Kerananya Allah Ta'ala telah memutuskan para Rasul alaihi salatu wassalam bagi menerima wahyu, kerana wahyu itulah yang diperlukan oleh manusia sebagai petunjuk dan peringatan bagi membantu mengatasi kelemahan sifat manusia seperti yang disebut di atas. Manusia bijak macam mana pun, kalau dia tak ada wahyu, dia jadi bodoh. Ya, cerdik macam mana pun, kalau dia tak ada wahyu atau tidak ada pengetahuan yang ada dari yang datang daripada Allah dan Rasul, maka dia dianggap jahiliyah. Orang jahiliyah dulu bukan kata dia tak cerdik, tapi dikategorikan orang yang bodoh juga, jahil. Kenapa? Tak tahu benda yang sebenar, tak kenal Tuhan yang betul, tak kenal diri, tak kenal mana wajib, mana sunat dan mana agama. Itu sebab tu dia panggil jahil. Sebab tu kita ni cerdik macam mana pun, 2-3 buah doktor ke sijil ada pada kita, tetapi selagi mana kita tidak mengenali Allah SWT, kita diketik sebagai orang jahil itu. Ya. Jadi sebab itulah Allah SWT utus Nabi untuk menyampaikan ilmu daripada Allah, pengetahuan daripada Allah yang namanya wahyu. Firman Allah Ta'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberi peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Az-Zariyat ayat 55. Lantaran para rasul itu sebagai penerima wahyu yang mengandungi petunjuk dan peringatan, maka manusia perlu mendampinginya dan beriman dengannya, kerana petunjuk dan juga peringatan dari wahyu Allah itu hanya akan berguna kepada mereka beriman sahaja. Seperti yang disebut tadi, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Berilah peringatan, berilah kuliah, berilah tazkirah, berilah khutbah. Hanya begitu. Ya, Allah suruh dalam surah Az-Zariyat 55, Az-Zariyat kan, berilah peringatan, buatlah peringatan, berilah khutbah, ceramah, tazkirah, wacana, macam-macam. Kenapa? Fa inna dzikra, kerana sesungguhnya peringatan, ceramah, nasihat bermanfaat bagi orang yang beriman. Orang beriman bila dia cerita tentang wahyu Allah, hadis Nabi, maka dia akan membawa manfaat. Sikit sebanyak akan bertambah manfaat pada diri. Itu orang yang sifat orang yang beriman. Ya, petunjuk dan peringatan wahyu Allah SWT itu laksana air
yang akan menyuburkan tanaman. Jawab Isa. Ya, wahyu Allah ni adalah seumpama air yang disiram kepada pokok tanaman. Air akan mendatangkan faedah hanya kepada tanah yang subur. Ya, dalam maksudnya, air ni kalau kita siram pada tanah yang subur, maka dia menyuburkan pokok. Akan tetapi jika ia disiram ke atas batu penjara, pasti tidak mendatangkan suara kesal. Ya. Tuan-tuan, jiru air atas tak macam mana? Atas batu, atas minyak tak, dia meresap tak? Dia lalu melencong dah macam tu. Itulah umpamanya hati orang beriman dan orang tak beriman. Bila orang beriman, masuknya peringatan wahyu Allah Ta'ala meresap, menyuburkan iman. Tapi orang tak ada iman, kalau disiram atau diberikan peringatan, tak diterimanya, melencong ke lain, tak akan membawa kepada apa-apa kisah. Ya, itulah kata hanya orang beriman saja mendapat manfaat daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu kita tengok Abu Jahal tu Nabi duduk depan dia, Abu Lahab doko Nabi, tapi oleh kerana hati dia penjara, keras, tak masuk tuan-tuan. Walaupun Nabi duduk depan dia, cerita depan dia Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lagi. Nah, sebab apa? Hati dia tak beriman. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik Madinah. Sebab apa? Nabi baca ayat ni, Nabi cerita tentang ni, semuanya ditolak oleh Abdullah bin Ubay. Kenapa? Tak ada iman. Sampai tahap Allah kata, Muhammad jangan pergi jangan pergi semayang jenazah, jangan berdiri di atas kubur dia kafir dengan Allah. Wala tusalli minhum mata abada wala taqum ala qabrih innahum kafaru billah. Allah turun ayat kepada Nabi nak pergi sembahyang Abdullah bin Ubay. Sebab Nabi tengok dia sembahyang juga, sembahyang dengan Nabi juga sekali-sekala. Nah, zahirnya hingga Allah kata, Muhammad jangan pergi sembahyang jenazah dia, jangan berdiri atas kubur dia kafir dengan. Nah, Nabi tak pergi. Jadi itulah umpama, ya, wahyu diberi kepada orang beriman, maka dia menyuburkan iman. Tapi bila wahyu diturun kepada orang yang tak ada iman, seumpama siram di atas batu yang pejam, tak ada pengesan. Demikian jika petunjuk dan peringatan Allah, ia akan berguna apabila segala nasihat dan peringatan itu jatuh ke lembah hati yang lembut. Hati yang keras sama dengan batu penjal yang tidak mungkin diresapi air. Ya dah, batu tak resap air, tak lekat air, datang panas tu. Nah, ataupun dia melencong pergi ke lain. Oleh itu hati yang keras tidak mungkin dapat bermanfaat, dapat manfaat daripada petunjuk dan peringatan wahyu itu. Betul. Apa-apa, buat apa pergi dengan kuliah, buat apa dengan khutbah, buat apa dengan tazkirah, tak ada manfaat langsung. Contohlah, bukan orang sini ni. Nak ceritanya apa yang kita bincang. Buat apa dengan tafsir Quran, buat apa dengan hadis Nabi, tak ada manfaat. Sebab apa? Iman, dalaman. Ya, dalaman. Tapi kalau hati yang subur dengan iman, maka dia dengar meresap dalam jiwa dia, maka menginsafi diri dia. Ayat-ayat berkaitan dengan, contohnya cerita tentang kematian. Ya, kita bincang tentang kematian. Ya, mati itu bila kita tengok orang mati itu insaf kat kita. Aku pun sama umur macam dia. Tak, cuma dia dulu, aku tunggu masa. Dah, begitulah. Mana orang yang hati ada subur iman. Ya. Batu penjal terlalu keras, tetapi hati yang keras itu ada kalanya lebih keras dari batu penjal. Batu itu memang keras, ya, tapi hati manusia lebih keras kadang-kadang daripada batu. Batu sebab apa? Dia kata apa? Batu yang keras lama-kelamaan akan lekuk jika dititis air turun menurun. Kalau tuan tengok pergi kat sungai, pergi kat gua, dah
Gua tu kalau hari-hari air tu menindih atas batu. Nah, ataupun highway tu. Saya tengok highway baru. Highway suka. Kan di titik air tu menindih biasa sebab air hujan kan. Menindih tar tu jadi lekuk tuan-tuan. Sebab apa? Tar tu keras. Kalau kita tumbuk tak lekuk tuan-tuan. Tapi air hari-hari lekuk tar tu. Batu pun sama juga. Betul lah. Tapi kadang-kadang hati manusia hari-hari dia peringat tak lekuk-lekuk pun tuan-tuan. Itu maksud dia. Ya, atau dia kata hati kadang-kadang lebih keras daripada batu. Dia kata tapi hati keras kadang-kadang tidak mendapat manfaat dari kehadiran para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bila hati ini keras tuan-tuan, datang siapa pun tak akan jadi apa, tak akan terkesan. Sekalipun rasul itu didatangkan daripada kaum keluarganya sendiri sebagaimana Fir'aun, tidak mendapat faedah daripada kenabian Musa AS. Musa ni anak angkat Fir'aun, besar dalam istana Fir'aun. Tapi oleh kerana Fir'aun ni hati yang keras, hati dia keras, sehingga Allah kata, Musa, idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun, pak angkat kamu tu, pergi dakwah dia, pergi ajak dia dengan kata-kata yang lembut, yang manis, supaya dia boleh terima dakwah kamu. Sebab apa? Innahu tagha. Fir'aun itu melampau. Melampau sangat. Sebab apa? Mengaku Tuhan. Ya, mengaku Tuhan. Manusia dia sampai tahap kalau dia keras, degil, dia mengaku Tuhan. Dia duduk atas muka bumi Tuhan, tapi dia mengaku Tuhan. Ataupun dia duduk atas muka bumi, dia berlagak semacam Tuhan. Ya, dia tak mau tunduk kepada arahan Tuhan, maka dia berlagak sebagai Tuhan. Itulah. Bila dia berlagak tak mau ikut arahan Tuhan, tak mau patuh dengan perintah Allah, maka dia berlagak sebagai Tuhan. Kita pun sama lah. Kalau kita tak mau ikut perintah Allah, halal haram daripada Allah, wajib sunat daripada Allah, maka kita telah ingkar kepada Allah dan berlagak sebagai Tuhan punya alam. Tuhan, seolah kita Tuhan. Kita tak mau patuh. Sebab tu Allah Ta'ala dera orang yang macam ni dengan seksa. Sebab apa? Tak sedar diri, menumpang bumi Allah, langit Allah, minum air Allah, makan nasi Allah, tak sedar diri. Sebab tu Allah balas dengan neraka. Alhamdulillah. Itu Fir'aun. Walaupun Nabi Allah itu dibesarkan dalam istana Fir'aun sendiri, dia tengok Musa tu betul tak pernah buat benda buruk, tak pernah buat benda jahat, dan apa yang dikhabarkan oleh Fir'aun tu betul, sehingga Allah kurniakan Fir'aun tu mukjizat. Nabi Musa tu mukjizat lawan Fir'aun. Dapat dikalahkan oleh Nabi Musa, tapi hati dia keras, dia tetap tidak menerima dakwah Nabi Musa. Begitu juga Abu Jahal, walaupun Nabi Muhammad dari kaum kerabatnya sendiri, namun hati Abu Jahal tetap berkeras dan menolak wahyu Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hati, ya. Itulah kata dia lebih daripada batu keras. Kan? Hati manusia memainkan peranan penting dalam menentukan kepribadian seseorang. Betul. Ya. Dia hati ni, dia luar ni daripada hati, daripada dalam. Segala kata-kata kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita, apa saja, dia memang daripada dalam. Dia punya raja dia duduk dalam. Dia punya remote controlnya dalam. Seolah gitulah, remote controlnya duduk dalam. Ya, kita nak kata apa? Ada orang kata, nampak jaya saya ni macam ni, tapi hati saya baik, katanya. Betul tak? Memang teramat tak betul. Kalau orang tu luar baik, insya-Allah hati dia baik. Kalau dia pura-pura munafik, kan? Betul tak? Mestilah dalaman. Ya. Jadi sebab itulah, sama ada ia menjadi insan yang baik berguna atau sebaliknya, daripada dalam lah. Kan Nabi sebut dalam sebuah hadis,
Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh anak Adam itu ada segumpal darah. Kalau baik, dia baik anggota yang lain. Rosak dia, rosaklah anggota yang lain. Itulah dia hati. Qalbun ni bermakna inqilab. Inqilab ni sentiasa berbolak-balik. Hati ni dia berbolak-balik tu. Kejap kuning, sekejap kuning, sekejap kuning. Sebab tu kita kena minta supaya Allah Ta'ala jadikan kita orang yang istiqamah, tak berbolak-balik hati, tak berbolak-balik iman. Nabi ajar kita, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, bolak-balik hati, tetapkan hatiku di atas agama kamu dan ketaatan kepada kamu. Ya, itu di antara doa yang Nabi ajar kat kita. Sebab hati ini dalam genggaman Allah, dalam pemerhatian Allah. Allah perhatinya hati. Yang Allah tengok hati kita. Sebab apa? Hati itu dia bertindak, dia menyalur maklumat kepada yang lain. Ya. Kalau kita bercakap lucah, hati kita tu dulu yang lucahnya. Kalau kita suka mencarut, hati kita tu dulu dia datang dari sini. Sebab kalau benda yang kita cakap bukan daripada hati, Tuhan tak kira dosa, Tuhan tak kira pahala juga. Macam tuan-tuan tidur, tengah-tengah tidur mengigau, aku cerailah kamu Timah, kata tuan-tuan, tengah-tengah tidur cerai Timah isteri kita. Jadi tak? Sah tak? Tak terima, tak sah. Cerai itu tak jadi sebab bukan dengan perasaan dia, bukan daripada hati nurani dia. Tapi kalau dia memang dalam hati dia pun nak cerai, memang cuma dalam bab cerai ni lain lah tuan-tuan. Kita sebut perkataan cerai dengan sedar, ya, sama ada niat tak niat jatuh. Tapi kalau kinayah sindiran, kita kata, hei Timah, mu baliklah mak kau, aku tak nak lagi pada kau. Tak kata cerai kan, niat kita berpisah, jatuh kan. Itu dia punya kaedah lah. Ataupun aku tak suka lagi kamu, ya, ataupun kau baliklah rumah mak kamu, macam-macam lagi lah. Nah, kira cerai talak sama lah, jelas sarih dia bagi jelas, ya. Tapi nak sebutnya perkataan yang keluar bukan daripada hati nurani, Tuhan tak kira pahala, tak kira dosa. Tengah tidur berzikir subhanallah subhanallah, kita tidur tak tahu apa, tak kira pahala juga, dia mesti daripada sini. Nah, sebab itulah, ya, apa yang baik di dalam, baik di luar, rosak di dalam, rosak di luar. Ya, betul lah kata Nabi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang pezina dalam keadaan dia berzina tu dia ada iman, dia tak akan berzina. Melainkan waktu tu dia tak ada iman, bukan jadi kafir, iman dia telah hilang. Tak jadilah kafir kalau dia kata zina tu halal, memang kafir lah dia. Nah, itu maknanya. Hati manusia telah dicipta oleh Allah Ta'ala mempunyai keupayaan untuk memiliki sifat-sifat baik, itu sifat mahmudah. Seperti mana mahmudah? Sifat terpuji. Lemah lembut, sabar, insaf, simpati, pemurah, penyayang, belas kasihan dan seumpamanya. Ya, takwa, qanaah. Dia sifat-sifat baik. Ya, lemah lembut cakap pun ada, lemah lembut dengan orang, bukan yang keras kasar. Akabah dengan suami misalnya tak. Penyabar, Allah uji sabar, tak, insaf, sentiasa menginsafi diri, sangat simpati kalau tengok orang susah, hulur, pemurah hati, penyayang kepada keluarga, belas kasihan dan macam-macam. Bagaimanapun ia perlu diasuh dengan bersungguh-sungguh untuk menyubur dan merawat sifat-sifat mahmudah itu, kerana hati manusia sering menjadi sasaran makhluk jahat, iaitulah iblis. Atau tempat iblis kacau hati.
Kita datang masjid elok-elok, tak pakai baju cantik, seluk kain pun atau jubah cantik, pakai serban. Tak, dia pun tik sikit dalam hati kita. Dalam ramai-ramai ini, aku yang paling bagus sekali. Tak, pakai serban, orang lain tak pakai serban. Aku jubah, aku tengok berkilat. Tak, dia datang benda tu. Habis amalan kita, kan? Amalan kita tu comel, dia cantik tak, tapi dia cocok sikit hati kita. Hilang habis. Tak, tabung banyak, kita pun bawa som, ambil hak kelabu, sahab masuk dalam tabung. Orang pun tengok, kita pun rasa dalam ramai-ramai ni, aku yang paling banyak bagi sedekah. Habis saja-saja tentu. Itulah kerja dia. Kita ada musuh. Ya. Jika dibiarkan makhluk jahat itu menguasai hati, pasti hati akan rosak binasa. Punahlah hati kita. Kalau kita biar dia terus dibiarkan. Kan? Jika hati sudah rosak, maka rosak seluruh anggota sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Betul. Kalau dalam rosak, macam kita kata pokok, akar tunjang dia dah rosak, dah buruk, lama-lama balik tuan. Ya, sama juga buah. Kalau dah dalam tu buruk, ada ulat, ada bubuk, ada ulat, boleh makan dan tuan. Lama-lama dia luruh sedikit itu. Kita tengok luar cantik, tapi belum ulat apa macam-macam ada. Begitulah kita pun. Ya wal-iyazillah. Hati boleh dipimpin dan disedarkan hanya dengan ilmu yang berteraskan wahyu. Itulah dia punya ubat. Hati kita yang banyak penyakit ni, ubat dia ilmu wahyu. Kerana ilmu tersebut sahaja, kerana hanya ilmu tersebut sahaja yang bersumberkan tauhid iman dan akidah. Tanpa wahyu Allah Ta'ala, pasti manusia tidak akan mengetahui hal-hal yang abstrak, iaitu perkara gaib, rahsia di sebalik kematian, alam barzah dan juga hari kiamat. Kalau tak ada Quran, tuan-tuan tahu tak kita hidup semula di akhirat? Kalau Nabi tak datang, Quran tak ada, agak-agak kita ni tahu tak? Percaya tak kita hidup semula di akhirat? Tak tahu tak? Hak Nabi ada pun berapa ramai tak percaya hidup semula di akhirat. Tu Nabi tu ada. Nabi tu datang beritahu kan. Kalau tak ada Nabi, memang confirm tak tahu tu. Tuhan pun kita tak kenal, tuan-tuan. Kalau tak ada Nabi, entah apa kita sembah tak tahu. Tengok orang asli yang tak ada, dia sembah apa? Tengok pokok tu besar, dia sembah pokok. Busuk tu besar, dia sembah busuk besar. Dia cari Tuhan, tapi tak kena Tuhan yang disembah. Sama dengan orang-orang lain yang tak kena ambil Tuhan sebagai Tuhan. Itu kita la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang sebenar-benar untuk layak kita sembah kecuali Allah saja. Sebab orang lain tak layak. Kan? Bila kita mengucap itu, tak ada kelayakan nak jadi Tuhan. Nak sembah Tuhan macam mana? Macam orang buka raja, kita nak sembah raja macam mana, apa tuan kau dia buka raja. Tak? Itu macam tu lah umpama. Dia kata setiap muslim sentiasa mendalami wahyu Allah Ta'ala pasti mempunyai keyakinan bahawa setiap insan pasti menghadapi saat kematiannya. Mereka tidak ragu bahawa setiap insan akan hidup dan dibangkitkan semula. Inilah kerja Nabi-Nabi. Kerja Nabi-Nabi memberitahu manusia umatnya supaya yakin tahu ya Tuhan kita Allah dan kita akan bangkit semula di akhirat. Itu kerja Nabi. Termasuk kerja kita orang beriman, beritahu supaya orang yakin bahawa kita hidup semula di hari kiamat. Hidup semula di hari kiamat. Mereka akan menghadapi suatu rangkaian hidup yang abadi, bermula dengan datangnya ajal dan ikuti babak peristiwa alam barzakh. Ini kita duduk di atas dunia, belum lagi masuk alam barzakh. Ada satu alam namanya barzakh. Alam zuriat, alam roh, alam rahim dalam perut mak kita, alam dunia ni, alam barzakh kubur, alam mahsyar, alam akhirat, surga neraka. Itulah pilihan kita tuan. Pilihan kita surga ke neraka. Kita pilihlah atas dunia ni. Hari-hari kena buat pilihan raya ni tuan.
Nak pilih mana satu, syurga ke neraka kita nak buat? Mana syurga ke mana neraka? Kita pilih hari raya 5 tahun sekali. Pilih hari raya dengan Allah ni tiap-tiap hari. Nak pilih syurga. Betul tak? Nak pergi masjid ke tidak? Masjid ke tempat lain? Masjid ke panggung wayang? Dua dah. Atau tempat lain? Pilihlah tempat yang boleh menarik kita masuk syurga. Nak dengar kuliah ke nak dengar? Nak tengok Ustaz. Contohlah. Betul tak? Begitulah. Ya. Iaitu suatu kehidupan di alam kubur yang penuh dengan berbagai-bagai pancaroba. Dalam kubur itu ada soal. Ya, disebut oleh Nabi ada soal munkar nakir. Masuk saja kubur, munkar nakir itu tunggu. Tak percaya cuba hari ini masuk kubur. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Ataupun saya nak tuan-tuan, malam ni pergi kat kubur mana-mana, orang kubur nak gali tu, kita tidur dalam tu. Saya nak cabar tuan-tuan, kalau tak percaya lah. Pergi tidur dalam kubur, tak mati lagi, tidur situ. Baru pagi besok. Nak tahu bukan makin datang ke tak? Tak percaya pergi. Nah, kalau hidup tak kubur tak kena kampus lagi pun kita takut tuan-tuan. Ini kubur dah kena kampus, tak boleh naik dah kita. Tak boleh naik dah. Kampus itu lah kita. Nah, itulah persiapan. Nak jawab, saya pun samalah tuan-tuan. Jawab belakang. Itu yang kita takut. Takut tak boleh jawab. Takut tak cukup jawapan. Amalan kita kurang. Nak jawab tak boleh. Itulah kena rajin. Rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin sedekah, rajin buat amal-amal kebajikan, tolong orang susah. Nah, macam tu. Itulah yang memudahkan insya-Allah jawapan kita dengan malaikat tadi. Tangan kita tolong jawab, kaki kita tolong jawab. Kaki kata aku rajin pergi masjid, tangan kata aku suka pergi sedekah, masuk masjid aku sedekah lalu. Kata tangan. Kata pula mulut ni baca Quran. Mata ni aku hari-hari tengok Quran. Nah, lidah ni selalu berzikir kepada Allah, selawat Nabi. Semua jadi saksi kat kita, selamat kita. Itulah ya. Lalu dia kata bagi menentukan kesudahan hidup seorang sama ada akan menjadi ahli syurga atau neraka. Peristiwa di alam barzah bagi orang yang beriman dan berbekalkan amal yang soleh dan ketakwaan yang unggul akan merasa satu kerehatan dan damai. Sementara menunggu datangnya hari kebangkitan. Tetapi bagi manusia yang ingkar, yang syarat dengan bebanan dosa, maka alam barzah itu merupakan episod ngeri yang dipenuhi azab sengsara. Ya, patutlah kita banyakkan beristighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kita berada bulan Rejab Sya'ban masuk Ramadan. Nah, Rejab ada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Cuba tuan-tuan baca apa yang Nabi diperlihatkan dalam Isra' Mi'raj itu. Nabi tengok apa? Dia tengok satu-satu. Di atas masa Nabi jalan di Mekah ke Masjid Aqsa, apa yang dipamer kepada Nabi? Dan di langit, atas langit ketujuh, Nabi dibawa melihat neraka, termasuk syurga. Apa yang dipamer kepada Nabi? Orang ni begini, orang ni begini, orang ni begini. Kita tengok. Tuan-tuan tengok sendiri, baca. Tengok. Sekarang ni tengok dalam handphone boleh? Tak? Tak payah buka kitab. Oleh kerana handphone ada, semua buka kat handphone dah. Kitab tak payah bawa dah, tak payah baca dah. Tak? Baca handphone kan? Tapi baca kitab tuan-tuan. Handphone tu jarang-jarang tengok boleh dah. Nah, insya-Allah ya. Jadi itulah dia kata orang yang syarat dengan beban dosa, alam barzakh merupakan episod ngeri yang dipenuhi dengan azab sengsara. Menjelang satu kesengsaraan azab yang lebih besar akan dirasai ketika di mahsyar kelak. Itu kalau bangkit di sana lagi berat. Betul lah kata Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni sahabat Nabi, menantu Nabi, salah seorang menantu Nabi. Nah, dia bila jalan tengok kubur,
sentiasa menangis. Tengok saja kubur menangis, dia esok-esok. Membantu dia akan tanya, khadam pembantunya, wahai Tuhan, kenapa Tuhan selalu menangis bila tengok kubur ya? Okey. Ya, sebab apa aku lihat, aku dengar Nabi cakap bersabda, kubur itu suatu tempat yang sangat teruk. Kalau kubur tu teruk, maka di depan lagi susah, lagi teruk. Sekarang itu dulu, insya-Allah kita sambung berhadapan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi